Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa htam lisani yafqahu qawli amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam limpah kurnia rahmat kasih sayang Allah dipertemukan kita semua dalam berjemaah salat subuh diizinkan kita, dan dalam suasana masih lagi kita mematuhi SOP, PKP dan sebagainya. Syukur kita pada Allah Ta'ala memberi kita kesihatan yang baik, nikmat iman dan nikmat Islam yang wajib kita syukuri. Dan mudah-mudahan kita istiqamah dengan segala amal kebaikan, amal soleh kita, sehinggalah akhir kalam kita dapat mengucap kalimah La ilaha illallah, sesuai dengan sabda Nabi SAW, Man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya dia dapat ucap kalimah la ilaha illallah, maka masuklah dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslim, muslimat, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita membicarakan tajuk sakaratul maut dalam bab fiqhul jenazah. Kita menyambung pengajian kita pada bulan, saya ingat yang last kali bulan 9, sebelum kita bercuti lagi kan. Akhirnya bertemu lagi kita hari ni. Masih lagi membicarakan tajuk fiqhul jenazah dalam soalan yang ke-6. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Benarkah melakukan tasjiyah? Apa tu tasjiyah? Iaitu membentangkan kain di atas mayat sebelum mayat tersebut dikafankan, disunahkan. Maknanya, benarkah melakukan tasjiyah, bentang kain di atas mayat sebelum mayat tersebut dikafankan, disunahkan? Biasa kita nampak kalau orang meninggal, dia akan tutup jenazah dulu. Kan biasa letak kain batik ke apa, ni belum mandi lagi, dia dah letak dulu. Maka adakah perkara itu sunnah atau ikut-ikutan saja? Memang daripada dulu kita nampak macam tu, kita pun ikut sajalah, ya. Maka jawapan yang diberikan ialah benar. Sebab dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, baginda ditasjiyah dengan kain habirah dari Yaman sebelum baginda dimandikan dan dikafankan. Makna perkataan nampak kain batik letak atas tu namanya tasjiyah, menutup jenazah. Amalan ini memang disunahkan supaya tubuh si mati tertutup dari pandangan orang-orang yang melawatnya. Walau bagaimanapun, tujuan tasjiyah adalah menutupi tubuh si mayat. Maknanya sunat, ya, supaya orang lain yang datang ziarah dia tak nampak tubuh mayat ni. Terutamanya kalau jenazah wanita. Sebab kalau wanita ni kita tahu auratnya itu, dia kena lebih berhati-hati jaga. Bila seorang tu terbaring, kalau orang perempuan terbaring kan tak elok lihat orang. Jadi kalau jenazah tu, maka kita tutuplah dengan kain. Kalau boleh tebalkan lagi sehingga tak nampaklah dia punya bentuk badan dia. Maka ini juga adalah satu sunnah yang wajar kita amalkan. Tutup atas hingga bawah. Sebab tu kalau kita nampak orang kemalangan tengah jalan, akan ada orang letak kain ke, sok khabar ke. Itu semua sunnah juga tu. Sebab itu je barang yang dia ada kan ketika itu. Kita tutup, menghormati dia. Sebab itu kalau amalan orang dulu, dia letak payung. Dia sebut dulu nak angkat jenazah bawa pergi ke kubur, dia tak payung ke atas jenazah tu. Orang sekarang ni yang tak tahu hujung pangkal, dia kata apalah mayat nak dipayungkan, keranda nak dipayungkan.
Padahal baik orang yang mengiring ni yang dipayungkan. Kata dia kan. Sebenarnya amalan itu kita hanya sedikit kekeliruan. Kerana budaya orang dahulu, dia tak ada penutup keranda macam kita. Tengok kat Mekah, ada tak penutup keranda? Tak ada. Mayat diangkat macam tu saja. Dia tutup dengan kain. Kan? Jadi, di sana mereka hanya tutup dengan selai kain di atas badan mayat. Kan? Budaya kita kat Malaysia ni, tanah Melayu kita dulu, maka selain daripada kain, dia nak menghormati jenazah ni, dia tutup dengan payung. Sebab kita tak ada keranda. Tutuplah sekadar menghormati dan juga mudah-mudahan menepati sunnah kerana menutup badan jenazah. Begitu sebenarnya. Adapun kalau di sekarang ni kita dah pakai keranda, dah tutup dah, maka tak perlulah letak payung lagi atas keranda tu. Tu maknanya kita jangan nak ikut budaya tu boleh, tapi biarlah sesuai dengan keadaan dia. Maka situ dah jelas dah bahawa tujuan dia hanya untuk menutupi badan jenazah daripada dilihat orang ramai, dan yang kedua sebenarnya untuk menghormati pada si mati itu. Baik, soalan yang ketujuh, bagaimanakah dengan seorang mukmin yang meninggal dunia sedangkan dia masih berhutang kepada orang lain? Ini bab hutang. Ini kita tahu kan, hutang ni satu benda yang mana bukan sahaja tertanggung kat dunia ni, sesak kat dunia ni, bahkan di akhirat pun akan tertanggung juga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan At-Tirmizi dengan sanad hasan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainih hatta yuqda' anhu." Jiwa orang mukmin yang meninggal dunia itu akan tergantung kerana hutangnya, sampai hutangnya itu dijelaskan, dibayarkan oleh ahli keluarganya. Kita ni kalau berhutang, besok kalau mati, jiwa kita tergantung, maksudnya ialah amalan kita tergantung, terhalang, tak naik ke langit-langit yang seterusnya kerana bebanan hutang tadi. Jika seorang mukmin berhutang pada orang lain, maka hendaklah dia segera melunaskan hutangnya itu, sebab hak manusia termasuk berhutang kepada orang lain tak sama dengan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kita hutang dengan Allah Taala, boleh jadi Allah boleh ampunkan kita. Tapi kalau kita hutang dengan manusia, di akhirat nanti kita perlu selesaikan dengan dia. Dengan cara apa? Membayar hutang kita itu dengan cara transaksi akhirat. Dosa dan pahala, itu transaksi akhirat, ya. Hutang kepada manusia tak akan terhapus di akhirat kelak, kecuali setelah kita tunaikan di dunia ini. Maknanya sebelum kita nak membawa hutang itu sampai ke akhirat, baik selesaikan di dunia ini, baik oleh dirinya sendiri waktu kita hidup, maupun oleh ahli keluarganya. Maknanya sebab tu kalau kita lepas, sebelum ataupun selepas solat, kita akan tanya, andai kata arwah ni ada hutang, bolehlah dijelaskan, dituntut kepada saya, ahli warisnya. Ini memang amalan yang disunahkan. Sedangkan hutang pada Allah Ta'ala terserah pada Allah, sama ada Allah nak ampunkan kita ataupun tidak. Maka kamu hendaklah segera membayar hutang dan kembalikan hak orang lain kepada pemiliknya sebelum kamu menjumpai Allah Azza wa Jal. Maknanya sebelum kita mati, tunaikan. Sebab tu kalau kita rasa sakit ke apa ke, sunnah bagi kita untuk tulis wasiat. Wasiat apa sajalah permintaan kita, seandainya kalau aku mati dalam masa beberapa hari ini, maka tunaikanlah benda-benda begini. Bukan sekadar harta kita, bahkan segala hutang piutang perkara yang tak dapat kita selesaikan waktu kita hidup, maka kita tulis itu supaya orang lain maklum. Jangan nanti bila kita dah meninggal dunia, keluarga kita tercari-cari siapa yang berhutang dengan arwah ni. Kan dah susah. Kalau orang tu tuntut tak apa, kalau orang tu tak tahu, kita pun tak tahu, dia pun tak tahu yang kita dah mati, maka susah benda ni, ya. Baik, Nabi SAW menyebut lagi, yaghfaru lisyahid kullu zanbin illa dain. Seluruh dosa dan kesalahan orang mati syahid akan diampunkan. Orang mati syahid ni, dia mati syahid gugur di medan perang, maka dosanya semua akan diampunkan. Illa dain, kecuali hutangnya. Mana kecuali hutang. Orang syahid pun yang dapat ganjaran pahala, yang mana masuk syurga tanpa hisap. Tapi sebelum nak masuk syurga tanpa hisap itulah, maka dia kalau ada hutang, maka tertahanlah dia kerana hutang tadi, ya. Maka inilah di antara perkara yang disebut tentang perkara hutang tadi. Baik, soalan yang ke-8,
Apakah sifat air yang boleh dimandikan kepada si mayat? Air ini. Riwayat daripada seorang sahabat yang sedang berihram di Arafah. Dia tercampak. Dulu kan tak teratur. Tolak, kemudian tercampak dia. Lalu dipijak-pijak oleh untanya sendiri. Jatuh dia, kemudian dipijak oleh unta dia. Rasulullah SAW berkata, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Kafanilah dia dengan 2 helai pakaian ihramnya dan jangan kamu tutup kepalanya. Dalam riwayat lain menyebut jangan tutup wajahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sebut mandikanlah dia dengan air dan daun bidara kerana keduanya dapat membersihkan tubuh badan. Baik. Dalam bab mandi jenazah, kadang-kadang orang sulit sangat fikirkan. Macam susah je mandi mayat ni kan. Asal mandi mayat mesti kat surau, mesti kat masjid. Kalau kita hidup ni kita boleh mandi di rumah, kenapa kita tidak amalkan mati pun mandi di rumah? Ini juga sunnah. Ketika Rasulullah SAW wafat, Nabi pun dimandikan dalam rumah dia. Ni, cuma tidaklah kata salah nak bawa ke surau, ke masjid, sebabkan kerana peralatan-peralatan tu lebih mudah. Pengaliran air tu lebih mudah. Ada tempat mandi lebih lengkap kan. Namun kalau kita ada tempat, ada rumah yang sesuai, maka mandi di rumah, biar keluarga yang uruskan sendiri. Itu lebih baik, ya. Dan kewajipan untuk mandi jenazah ni yang pertama air saja. Dia tak ada benda lain yang wajib dalam mandikan jenazah melainkan air saja. Bermaksud kalau tak ada lain-lain bahan, tak ada bidara, tak ada cendana, kapal barus, semua tak jadi masalah. Kerana itu sunat wangi-wangian. Kalau saya mengajar kursus, saya suka kata sifir ni mudah saja tuan-tuan. Kalau tahu mandi wajib, maka tahulah mandi jenazah. Itu saja kan. Kita mandi wajib macam mana? Ada tak kita mandi wajib batal tak kalau kita tak letak sabun? Tak. Adakah tak sah kalau mandi wajib tanpa syampu? Tidak. Maka mandi wajib ni bagaimana? Niat ratakan air ke seluruh badan. Selesai kan? Maka itu begitu juga pada jenazah. Niat ratakan air ke seluruh badan. Selesai usada. Waktu kita mandi wajib, mandi junub kita ni, mandi hadas kita ni, adakah kita masukkan paip ni, katakan lubang paip ni, ke dalam lubang hidung kita? Zap kan? Keluar hak kat sini, hidung kat sini, ingus. Tembak kat sini, keluar kat sini. Ada tak kita buat begitu? Tidak kan? Tapi kenapa pada jenazah kita buat begitu? Ini kadang-kadang benda yang menyakiti mayat. Sebab apa orang kata? Senang supaya dalam dia ni ada hingus, kahat semua keluar. Memanglah dari segi kebersihan begitu, tapi sebenarnya menyakiti badan jenazah. Tak disuruh pun buat begitu. Ya, sekadar kita lalukan air kat tepi hidung mayat ni, kita sekadar korek saja sikit supaya dia keluar apa yang ada sisa kat dalam tu. Kat mulut begitu juga. Begitu juga bahagian istinja, dubur begitu. Ya, ada sebagian orang tu sampai tergamak, dia masukkan lubang paip ke dalam lubang dubur tu, tembak kan, keluar. Senang najis keluar kata dia kan. Tapi menyakiti badan mayat. Kita mandi wajib, ada tak kita letak paip kat situ? Tak ada. Jangan baik pasal kan. Mentang-mentang mayat tu diam aja tak berbunyi, kita buatlah macam-macam janai kan dia kan. Maka benda begini kita perlu ubah kan. Begitu juga kalau kita nak buang najis pada perut jenazah ni kan. Yang disuruh ialah urut. Dan urutan tu kena faham dekat bahagian mana. Bahagian tangki najis kita. Belah mana? Posisi mana? Belah kiri. Ni belah kiri ni lah laluan najis kita. Kita kena urutkan bahagian jenazah tu sebelah kiri. Sebab tu kalau orang yang mandikan jenazah, kalau katakan kepala mayat tu sebelah kanan, dia kena ada sebelah kiri mayat. Maknanya ni kepala dia, jenazah, orang yang mandi tu kena duduk sebelah kiri. Sebab senang tangan kiri dia nak mencebok, senang tangan kanan dia nak mengurut. Begitu. Mengurut maknanya urut sebelah perut belah kiri ni. Urut perlahan. Bukan cara kita nak buat macam roti canai. Canai, tekan perut. Banyak najis ni kan. Ada orang macam tu. Dia tekan perut sebab apa? Nak kosongkan perut tu. Siapa suruh kosongkan perut? Kan? Yang disuruh kat luar tu je. Kadang-kadang orang ni beria sangat kan. Dia nak buang semua habis semua najis. Kita mandi wajib, ada tak kita paksa perut kita ni buang najis semua, teran habis biar keluar? Tidak. Kenapa pada jenazah kita buat begitu? Begitu juga kadang-kadang nak angkat badan mayat. Memang kita boleh angkat sekadar untuk bagi tekanan pada bahagian perut supaya lebihan najis pada bahagian tubuh tu terkeluar. Bukan kita dudukkan mayat. Ni kadang-kadang benda yang
kita berlebihan. Dudukkan mayat tu kan. Maka tak perlu buat begitu, ya. Baik. Kemudian tentang air bidara pula, ini juga adalah sunnah wangi-wangian, ya. Sunnah wangi-wangian, kita bolehlah pakai bidara. Kalau tempat kita susah nak cari bidara, apa yang ada? Cendana, kau barus, guna. Okey, ini sunat, ya. Kemudian kafanlah dia dengan dua helai pakaian ihramnya, bermaksud pakaian ihram agar di akhirat kelak dia dibangkitkan dalam keadaan ihram dan mengucap talbiyah. Lepas tu kalau orang mati dalam keadaan ihram, dia tak payah pakai kain kafan. Kain ihram saja. Ihram yang dia pakai dua helai tu untuk kain dengan tutup badan tu, itu saja. Maka kita tutup dan dibiarkan kepalanya dibuka. Ada sebahagian riwayat kata bahagian muka saja terbuka. Ini sebagai menghormati dia, dan bila dia meninggal, bila di hari kiamat nanti dia bangun dengan sebut labbaik Allahumma labbaik, makna dalam keadaan talbiyah. Begitulah dia orang yang mati dalam keadaan berihram, ya. Baik, jika perkara ini sudah jelas, maka dibolehkan mencampurkan air yang digunakan untuk memandikan jenazah dengan wangi-wangian seperti daun bidara atau kapur barus, seperti mana yang diterangkan dalam hadis Zainab, dan boleh juga mencampur air dengan sabun, sebab maksud semua itu membersihkan, dan benda-benda suci yang dicampurkan ke dalam air itu tidaklah menajiskannya atau merosakkan kesucian air itu. Tak ada sabun, tak ada cendana, tak ada kawarus, guna sabun pun boleh. Apa bahan yang kita guna waktu kita nak mandi pagi tadi? Sabun, shampoo. Maka bahan tu pun boleh mandikan untuk jenazah. Guna saja. Tak semestinya kena ada kapur barus, cendana. Sebab itu bahan yang mudah didapat dulu. Sekarang ni kita dah ada wangi-wangian yang lain, maka gunalah. Yang penting halal. Ya, itu saja. Ya. Baik. Kemudian soalan yang ke-9. Bagaimanakah Rasulullah SAW dimandikan? Bagaimana Nabi SAW? Kita jarang dengar kisah Rasulullah dimandikan. Kita tahu Nabi wafat, kemudian keluarga-keluarga datang, Nabi meninggal wafat pada hari Isnin, jenazahnya dikebumikan pada hari Rabu. Kenapa Nabi dikebumikan pada hari Rabu? Macam bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang kata 3 perkara jangan kamu lewatkan. Masuk waktu solat, segera solat. Bila ada seorang anak perempuan cukup umur, dah ada jumpa jodohnya, segera kahwinkan. Dan bila ada kematian, segera uruskan jenazah tu. Maknanya 3 perkara ini Nabi SAW segerakan. Tapi bila berlaku kematian pada Rasulullah SAW, kenapa sahabat-sahabat dia membiarkan Rasulullah SAW itu sehingga pada hari Rabu baru diuruskan? Kerana Nabi ini pemimpin. Ya, sifat pemimpin ni dia perlukan pengganti setelah ketiadaan dia. Maka nak lantik khalifah selepas Rasulullah itu bukan perkara yang mudah. Khalifah ni yang memimpin. Maka perlukan perbincangan. Dan yang kedua pula, kerana Rasulullah ini seorang pemimpin dan memerlukan ramai rakyat yang nak ziarah dia. Sebab tu kalau kita ambil ibrah hari ini, kenapa raja-raja meninggal pagi, bukan hari ini ke bumi, besok baru ke bumi kan? Kerana dia pemimpin. Pertama, kerana nak tengok pada pengganti dia. Yang kedua, kerana memberi ruang dan peluang kepada rakyat-rakyat, pembesar-pembesar yang datang nak menghormatinya, datang untuk solatkan jenazah dia, bagi peluang. Maka dia berbeza dengan kita orang awam. Orang awam ni bila meninggal dunia, maka tak ada keperluan untuk biarkan lambat ataupun simpan lama, melainkan kita segera. Begitu maksud dia, ya. Adapun tu hanya khusus kepada pemimpin sahaja. Bagaimana Nabi dimandikan? Kata Imam Ahmad, Abu Daud, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah SAW wafat, Ali bin Abu Talib, Sayyidina Abbas, Al-Fadil dan Usamah datang mandikannya. 4 orang ini yang memandikan Rasulullah, ya. Maka maksud kat sini ialah mandi jenazah tak perlu ramai-ramai. 3, 4, 5 orang pun cantik dah, ya. Ketika Rasulullah SAW masih dalam keadaan berpakaian, Nabi masih ada pakaiannya lagi. Demi Allah, aku tak dapat pastikan sama ada nak tanggalkan pakaian itu ketika mandi ataupun tidak. Maknanya dia risau. Macam mana? Sebab nak jaga aurat Rasulullah ni. Adakah perlu buka baju Rasulullah ini atau tidak? Kemudian mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Dalam riwayat Abu Daud menyebut, ketika mereka hendak memandikan Rasulullah SAW dalam biliknya. Nabi dimandikan dalam biliknya. Mereka mengantuk, tiba-tiba mengantuk. Sehinggalah keempat-empat sahabat itu tertidur. Ini takdir Allah, tertidur dia.
Jangan kita buat pasal pula nak mandi jenazah tiba-tiba Imam Bilal tertidur dalam bilik mayat kan. Ini kerana ni takdir dia. Nak cerita hukum macam mana nak mandikan jasad Rasulullah. Ya? Kita janganlah buat begitu kan. Lama sangat dah Tok Bilal tak keluar-keluar bilik air ni kan. Buka-buka elok terlentuk ke tepi tu kan. Dah orang risau ingat pengsan pula ke kan. Baik. Dan dalam tidur tersebut, mereka mendengar suara berkata, jangan kamu tanggal pakaian Rasulullah dan mandikanlah walaupun dalam keadaan berpakaian. Kemudian mereka tersedar dan terus memandikan Rasulullah SAW dan menggosok jasadnya meskipun masih dalam keadaan berpakaian. Dan mereka memang tak tanggalkannya terlebih dahulu. Sebab kalau seorang mimpi tu bolehlah kata mengigau ke apa. Empat-empat tu mimpi benda yang sama. Jangan tanggal baju Rasulullah. Kan? Seolah-olah macam satu isyarat daripada Allah Ta'ala nak menjaga kesucian, nak menjaga aurat Nabi SAW. Maka beginilah cara mandi jasad Rasulullah. Mandi dalam keadaan masih berpakaian. Baginda adalah orang yang suci, lagi menyucikan, ya, sama ada hidup ataupun setelah wafat, sehingga tak perlu tanggalkan pakaiannya sebelum memandikan jenazahnya. Hanya khusus kepada Nabi SAW. Ya, jangan kita ikut pula kata, jenazah ayah saya ni tak payah tanggal baju dia. Kenapa? Nak ikut sunnah Nabi. Nabi ketika meninggal, pakaian dia tak ditanggalkan. Ini berbeza. Ada sunnah khusus untuk Rasulullah, ada sunnah khusus untuk kita, sesuai untuk kita. Ya? Maka itu khusus untuk Nabi SAW. Baginda orang yang suci dan lagi menyucikan. Oleh itu Abu Bakar As-Siddiq datang melawat ketika Rasulullah SAW wafat dan mengucapkan salam terakhirnya dan berkata, alangkah sucinya kamu wahai Rasulullah, sama ada semasa hidup maupun setelah wafat sekarang ini. Maknanya Abu Bakar sendiri pun yang mengesahkan keadaan itu. Rasulullah ini waktu hidup suci, dah meninggal wafat pun suci juga. Kita kena buka lah pakaian supaya anggota-anggota kita ni kena air keseluruhannya dan dapat menyucikan seluruh anggota badan kita. Baik, seterusnya, bolehkah ahli keluarga dan sahabat handai mencium si mati? Bab ini, biasalah kita nampak orang tengok cium dan sebagainya. Tapi menjadi masalah bila cium dengan air mata. Ini kan kadang masalah kan. Jangan kena air mata tu. Kan? Jangan terseksa mayat. Ini benda ni biasa. Kan? Bila nak cium aja tak boleh. Kan? Orang tu dah menangis-nangis dah kena kesat air mata, kesat. Nak cium lagi, keluar air mata lagi, kena kesat lagi. Last sekali kau tak payahlah. Kan terseksa mayat. Apa jawapan dia? Bolehkah cium jenazah? Jawapannya, ya, boleh. Sebab ketika Rasulullah SAW wafat dan jasad beliau ditutupkan dengan sehelai kain panjang, Abu Bakar Siddiq datang lalu membuka kain penutup pada bahagian wajahnya dan menciumnya sambil menangis dan berkata, alangkah sucinya kamu wahai Nabi, sama ada semasa hidup maupun setelah wafat sekarang ni. Nampak tak? Abu Bakar, dia cium Rasulullah bukan sekadar cium, bahkan dalam keadaan menangis. Abu Bakar, cium siapa? Nabi, menangis. Adakah jasad Rasulullah terseksa? Tidak. Bermaksud kat sini ialah, air mata kita tak jadi masalah pun pada jenazah kalau terkena. Ya? Namun, yang ditegah oleh Nabi SAW ialah ratapan. Meratap. Kena faham maksud meratap itu tak reda. Menjerit-jerit, dia maki hamun orang, marah doktor, kenapa doktor tak selamatkan mak saya? Misal kata, ini semua ialah ratapan yang tak dibenarkan. Termasuk juga ratapan bila mana dia seolah-olah macam kesedihan yang melampau-lampau. Kan? Maknanya tribut untuk penyanyi ini, buat lagu-lagu kan, untuk mengenang penyanyi ini meninggal dunia. Maka ini juga adalah satu ratapan dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk kesedihan yang melampau. Maka tidak dibenarkan dalam Islam. Dan ada pun yang kita sebut tadi, mencium boleh, air mata kena boleh, tapi sebaiknya kita elakkan bukan kerana hukum, tapi kerana adab kita pada orang lain. Sebab orang lain pun nak cium juga. Kalau dibiarkan air mata kita bertakung kat pipi mayat tu, orang lain pun hilang selera kan. Maknanya laplah sebaiknya cium. Kalau ada menitik air mata kat pipi tu, cepat kita lap, tak ada masalah. Maka kalau ada orang yang dia keras sangat, jangan bagi tu, jangan bagi tu, katalah bang, tu bukan hukum, ya. Tak ada masalah pun, cuma kita adab saja. Baik. Kemudian soalan yang ke-11,
Bolehkah mengambil berkat daripada milik atau peninggalan orang soleh kemudian dimasukkan ke dalam kain kafan si mati dan dikuburkan bersamaan dengannya? Boleh tak? Ambil berkat. Apa dia ni? Ini dia punya kain serban. Ini dia punya kain rida. Boleh ke tidak? Baik. Riwayat daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Ummu Atiyah bahawa ketika Zainab binti Rasulullah SAW wafat, puteri Rasulullah wafat, baginda berkata kepada kaum perempuan yang memandikan jenazah puterinya, mandikan dia sebanyak 3 kali, 5 kali atau 7 kali jika kamu anggap itu lebih baik. Pada kali yang terakhir, campurkanlah air itu dengan daun bidara atau kapur barus. Jika kamu selesai memandikannya, maka beritahulah aku. Dalam riwayat lain mengatakan, mandikanlah dia sebanyak 9 kali. Tapi riwayat ini tidak dianggap sahih oleh sebagian ulama hadis. Setelah selesai memandikannya, mereka memberitahu Rasulullah, lalu baginda menyerahkan kain sarungnya yang sentiasa dipakai dalam kesehariannya kepada mereka. Lalu mereka menyelimutkan sarung itu kepada jenazah Zainab sebagai tanda baginya. Dekat sini kita dapat 2 perkara. Pertama, Nabi SAW ajarkan cara mandi jenazah 3 kali, 5 kali, 7 kali. Kenapa 3 kali, 5 kali, 7 kali? Dia bukan berulang-ulang. Contohnya, dia meninggal petang ni, petang semalam, malam tu mandikan sekali. Besok, pagi-pagi subuh, mandikan kali kedua. Kemudian barulah mandi jenazah yang kali ketiga yang betul-betul. Ini bukan. Tapi ada orang yang pegang macam tu. Kan? Di tempat kita pun ada juga begitu. Sehinggalah dijelaskan bahawa bukan begitu maksud Rasulullah. Nabi sebut 3 kali, 5 kali, 7 kali itu ialah jirusan. Selagi mana makna kata 3 kali, cukup tak? Sebab syarat nak mandi jenazah ni, ratakan air saja. Ratakan air. Bukan kita macam kita mandi dalam spa tu nak kena bersih betul-betul. Ratakan air. Kata Nabi, kalau cukup 3 kali, cukuplah. Kalau kata tak cukup, 5 kali buatlah. Kalau tak cukup, 7 kali buatlah. Kata Nabi SAW, makna, jika kamu rasa perkara itu lebih baik. Maknanya kalau kata, ni rasa macam tak cukup air ni, tambah lagi. Jadi ni tak perlu air yang berlebihan. Tak perlu air yang banyak sangat. Sekadar kita letak air, basahkan, kemudian dah ratakan seluruh badan, sabun, bilas balik. Belakang pula, ratakan air, sabun, bilas balik. Maknanya begitulah macam mana kita mandi, begitulah jenazah dimandikan. Ya. Lalu yang perkara kedua pula kita dapat kat sini ialah Nabi menyerahkan kain sarung yang dipakainya kepada mereka, lalu mereka menyelimutkan sarung itu kepada jenazah Zainab sebagai tanda baginya. Nabi sayang pada puterinya, Nabi ambil kain sarungnya, letak untuk selimut jasad puterinya. Ada beberapa perkara penting dalam hadis ini. Pertama, mayat perempuan wajib dimandikan oleh perempuan juga. Sekalipun perempuan yang memandikan ini bukan keluarganya. Maknanya wajib kita bagi orang perempuan mandikan. Ya? Tak bolehlah kita nak mandikan, melainkan ibu kita. Orang lelaki nak mandikan jenazah ibu, boleh, tak ada masalah. Tapi dia ada batasan dia. Ya, begitu juga orang perempuan nak mandikan ayah dia, boleh, ada batasan dia juga. Tapi seorang ayah, dia nak mandikan jasad anaknya, itu tak digalakkan. Bahkan sebagian ulama kata, tak boleh. Sebab Nabi sendiri pun tak mandikan jenazah anaknya Zainab. Maknanya kalau menurun, ini berlaku seandainya anak tu dah balik. Kalau sekadar budak kecil, 4 tahun, 5 tahun, tak ada masalah lah. Maknanya dah besar, dewasa, dah cukup umur balik dah kan. Maka biar orang perempuan yang mandikan. Sekalipun orang perempuan tu bukan keluarga dia, orang lain. Biarlah kerana sesama mereka. Mandi mayat disunahkan sebanyak 3 kali, 5 kali atau 7 kali berdasarkan hitungan ganjil. 3, 5, 7. Sebab itulah. Suami pada isteri boleh. Tak ada masalah kan. Kalau orang kata, tak boleh. Orang lelaki duduk luar. Kenapa pula saya suami dia? Luar dalam dia semua saya tahu. Kan? Maknanya kita faham kat sini kerana nak menjaga batasan aurat. Jadi seorang suami dengan isteri, maka tidak ada batasan aurat. Ya? Maka dibolehkan. Cuma ketika seorang isteri nak mandikan jasad suami dia, dia kena tengok keadaan juga. Dah ramai-ramai berkumpul lelaki kat situ. Dia seorang je perempuan tertengah macam tu. Kan tak sesuai. Kan imam tangan macam ni ke depan, dia tangan kat sini macam ni. Kan dah berselisih sangat tu. Nak sabun mayat, maka tak sesuai. Melainkan dia, yakni isteri tadi, bersama dengan anak-anak mandikan jasad suami dia tadi. Maka tu lagi baik. Kan? Maknanya kita tengok keadaan lah. Kalau isteri nak mandikan juga,
boleh setelah selesai kita memandikan jenazah, siraman yang terakhir tu bagi pada isteri dia, bagi pada anak-anak dia. Siraman air bidara. Itu yang katakan 3 kali, 5 kali. Kan biasa kita sebut air 9. Kenapa 9? 3 kanan, 3 kiri, 3 tengah, jadi 9. Kita sebut air 9 tu air bidara kan. Maka itu lebih baik. Baik. Air yang digunakan untuk mandi mayat boleh campur dengan wangian seperti kapur barus, wangian lainnya dengan tujuan agar si mayat berbau harum. Seandainya kita rasa macam ada orang yang dia tak nak mandi dengan air pipe terus, dia nak sediakan dalam baldi tu besar-besar air bidara, boleh, tak ada masalah. Ada sifat dia tu sama macam air suci yang lain, cuma lebih wangi saja. Maknanya boleh terus mandikan dengan air bidara pun boleh. Boleh mengambil berkat dengan milik peninggalan orang soleh. Namun sejauh yang kami ketahui, kata pengarang kitab ini, dia hanya berlaku bagi milik atau peninggalan Rasulullah SAW sahaja. Ini adalah pendapat ulama Al-Sunnah wal Jamaah. Meskipun ada sebagian mereka yang membolehkan mengambil berkat selain daripada milik peninggalan Nabi, pengambilan berkat ini hanya dikhususkan pada pakaian, rambut dan kuku Rasulullah, dan tidak boleh mengambil berkat daripada benda-benda selain daripada itu. Kenapa? Rasulullah ini dia ada keberkatan dia. Ya? Kalau kita nak pakaikan pada orang lain pula, ni kain serban Tuan Haji atau apa Tuan Imam ke, ini serban Tok Guru ni ke, pakaikan pada sebatin ni. Ya? Maka sebagian ulama kata boleh, tabaruk maksudnya keberkatan. Sebagian lain kata tak boleh kerana khusus kepada Nabi SAW. Maka terpulang pada kita lah, sebab itu adalah hal khilaf. Ya? Soalan ke-12, berapa helaikah jumlah kafan untuk si mati? Tadi kita cerita yang wajib untuk mandi air saja. Untuk kafan berapa helai pula? Banyak orang keliru kan. Kata 3 helai, 5 helai, 7 helai, 9 helai. Bagaimana? Jawabnya kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disebut bahawa Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah SAW meninggal, baginda dikafankan dengan 3 helai kain putih suhuliyah yang berasal daripada Yaman, yang diperbuat daripada kapas. Nabi sendiri dikafankan dengan 3 helai kain. Jadi jumlah kafan kain yang dikafankan kepada si mati adalah 3 helai kain berwarna putih. Mengikut pendapat sunnah wal jamaah, dibolehkan mengkafankan si mati dengan kain jubahnya, dan dibolehkan pula mengkafankannya dengan bajunya dengan syarat bersih dan suci. Walau bagaimanapun, kain kafan lebih disunahkan berwarna putih. Maksudnya kat sini ialah sunat untuk kita mengkafankan jenazah 3 helai kain. Selai, 2 helai, 3 helai. Diletakkan jasad mayat tu, kemudian dikafankan. Maka boleh. Maka itu disebut sunat. Sunat. Ya? Sunat itu pada Rasulullah SAW yang diamalkan. Kan? Dan kita sunat untuk amalkan. Adapun dari segi wajib, sehelai saja. Kenapa sehelai? Asalkan menutup aurat. Menepati syarat untuk kafan. Syarat kafan ni mesti menutup aurat. Kalau 3 helai tapi tak menutup aurat, kain jarang nampak bentuk badan dia, tak sah juga. Kan? Maknanya lah mesti menutup aurat. Maka kalau 1 helai pun dah cukup untuk menutup aurat dia, maka selesailah. Tapi sunatnya kita buatlah 3 helai. Kalau orang perempuan pun 3 helai juga disunatkan. Tapi kalau rasa macam belum cukup, tambah 5 helai. Ataupun paling banyak pun 7 helai. Itu pun dah terlalu berlebihan. Ya? Sebab tu kalau saya buat kursus jenazah, saya hanya ajar 10 meter kain saja untuk urusan jenazah lelaki dan perempuan. Yang penting kaedah kita melipat kain tu supaya tebal dan menutup aurat si mati. Ya, kadang-kadang orang buat sampai 13 meter tu normal lah, biasa mana-mana tempat pun. 15 meter, bahkan ada 20 meter untuk balut jenazah. Ini benda yang berlebihan, ya, membazir dan berlebihan. Kemudian boleh juga kafankan mayat dengan kain jubahnya. Kita saya meninggal, saya nak pakai kain jubah ni. Boleh. Sebab dia nutup aurat lah. Kan? Boleh, tak ada masalah. Ya? Maka ini benda yang diperbolehkan, termasuk dengan syarat bersih dan suci. Walau bagaimanapun, pakai kain itu lebih disunahkan. Memang boleh pakai jubah ni, tapi nampak macam pelik lah kan. Tu baring je kita kat situ kan, pakai macam ni kan. Kemudian terus ke bumi kan, nampak seketul muka orang tu, badan dia kan. Nampak macam tak kenalah kan. Boleh, tak ada masalah. Tapi lebih baik pakai kain, tutup habis badan dia. Begitulah maksud disunahkan, ya. Maknanya kat sini tuan-tuan, yang kita perlu tahu dalam bab kafan ni, kafan saja.
Adapun rencah-rencah dalam kafan tu, kafan baru, cendana, kapas ke apa ke saja, itu ialah tambahan-tambahan yang lebih kepada sunat ataupun adat kebiasaan kita. Maknanya lepas mandi jenazah tu, terus letak kain, terus kita tutup. Selesai dah. Maknanya kalau kita faham begitu, mudah je urusan jenazah ni. Tak susah pun. Tak payahlah pergi hospital bayar mahal. Kan? Contohnya mandi kat hospital tuan-tuan. Mandi kapan saja 800, 900. Mahal tuan-tuan. No? Sebab, yelah dia tahu orang tu tak tahu, dia ambil kesempatan kat situ. Mandi mayat saja 900. Pergilah kat hospital besar tu kan. Macam itulah harga dia kan. Baik kita pergi spa, RM150, lagi sedapkan mandi dalam susu. Kan? Itu tentulah tempat kita nak merawat badan. Ini mandi, modalnya sabun, cendana yang berpinggit tu. Just berlebihan. Orang senang tak apalah. Yelah, anggaplah sedekah. Orang susah macam mana? Kita kena fikir kat situ ya. Baik. Kita ambil sikit lagi. Bolehkah mengkafankan mayat dengan pakaiannya? Kita dah bincanglah tadi. Maknanya adalah bab-bab boleh. Ya. Boleh. Adakah sunnah Rasulullah menjelaskan tentang warna kain kafan? Ini disebut dah tadi bahawa Rasulullah SAW menyebut albasul bayada fa innaha khairu siyabikum aw min atyabi siyabikum wa kaffanu fiha mautakum. Pakailah pakaian berwarna putih kerana ia sebaik-baik warna pakaian bagimu. Sunat bagi kita warna putih. Dan kafanlah orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan kain berwarna putih. Riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi dan lain-lain. Maknanya kalau kita hidup pun sunat pakai putih, bila meninggal pun sunat juga pakai kain putih kan. Adapun begitu, janganlah kita pedikatkan orang lain. Kalau contohnya hari Jumaat kena pakai kain putih, jubah putih ke apa-apa putih kan. Tengok kawan kita tak pakai putih, dia pakai color lain pula kan, color hijau ke, color biru, purple ke. Kita berkata, apalah kau ni datang masjid hari Jumaat, pakailah kain putih, pakailah jubah putih. Jangan pandang sunnah tu pada color saja. Sunnah tu luas. Dia pakai baju tu pun dah kira sunnah dah. Sunnah menutup aurat. Bukan? Kan? Maknanya benda ini boleh dipelbagaikan. Tapi lebih baik seandainya berwarna putih. Begitu. Maknanya jangan petikkan orang lain pakai baju warna apa. Tapi tengok apa sunnah yang ada pada pakaian dia tu. Kan? Tapi lebih baik warna putih. Jenazah pun berwarna putih juga kain dia. Maknanya kerana ibarat macam kita ini lahir dalam keadaan suci, pulang pun dalam keadaan suci. Putih tu kan lebih kepada maksud suci, bersih kan. Begitulah maknanya. Ya. Kata Umar radhiyallahu oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, kata Umar radhiyallahu, aku sangat kagum apabila para pembaca Al-Quran, qari, memakai pakaian yang berwarna putih. Maka Saidina Umar pun kagum kalau orang yang baca Quran ni berpakaian warna putih. Baik, soalan yang saya ingat kita habiskan soalan yang terakhir ni. Bolehkah memperindahkan kain kafan si mayat? Ni skill masing-masing. Ada baru ni saya nampak satu tempat tu, kain kafan kita biasa petak gitu je. Dia siap ada romba-romba gitu. Macam ni ada potong macam mana tak tahu. Jadi macam bunga. Jadi bila dia bentang kain, bila buat bunga tu, nampak corak dia. Lawa pula kan. Macam bunga ros gitu kan. Cantik. Ni biasa skill ni orang perempuan dah tahu. Kita lelaki kita balut je kan. Entah macam mana dia boleh buat macam tu. Kadang-kadang dia punya tutup tudung tu siap berjahit kan. Nampak cantik. Jangan kata lekung kan. Rajin pula dia kait kan. Maka boleh ke? Jawapannya ya, boleh. Imam Muslim daripada Jabir, Rasulullah SAW bersabda, "Iza waliya ahadukum akhahu falyuhassin kafanah fa innahum yub'asuna fi akfanihim wa yatazarruna fi akfanihim." Jika salah seorang di antara kamu diamanahkan, dipertanggungjawabkan untuk mengurus jenazah saudaranya yang meninggal dunia, maka hendaklah dia membaguskan pemakaian kafannya, mencantikkan pemakaian kafannya. Sebab di akhirat kelak manusia akan dibangkitkan dengan kain kafannya dan mereka akan saling berziarah sesamanya dengan memakai kain kafannya itu. Maksudnya, jika kamu diamanahkan untuk kafankan si mati, maka sama ada ahli keluarga, kawan-kawan kita ke, maka kafankanlah dia dengan baik tanpa berlebih-lebihan. Jangan lebih-lebih sangat, lampau-lampau sangat. Ya? Maknanya boleh kalau kita nak cantikkan kafan tu, buat baju dia ke. Kan skill masing-masing. Kan dia buat baju, kemudian ada pula tali tepi dia tu.
Ada juga yang buat kain telekung, ada juga buat kain kain kemban, kain cawat dan sebagainya. Itu semua adalah untuk cantik-cantik saja. Di samping itu, kain kafan yang berlebihan tidak mendatangkan sebarang manfaat pun pada si mati. Ya. Malah bermanfaat baginya ketika itu hanya amal solehnya, zikirnya dan solatnya sahaja. Seandainya kamu menjahit kain kafan daripada emas, kamu letakkan mahkota di kuburnya, dan kain kafan pula diperbuat daripada perak, maka sama sekali itu tidak memberikan manfaat kepadanya juga. Apa yang bermanfaat baginya itu hanyalah amal soleh, dan dia menjadikan kekasih Allah. Jika dia mati tanpa diberi kafan pun, maka amal solehnya lah yang akan mendatangkan manfaat kepadanya. Kalau mati tak ada kain kafan pun, kita duduk ada orang yang didera, contohnya negara-negara yang menyeksa orang Islam, mati, kemudian dibiarkan je tanam tanpa kafan, maka itu pun tak ada masalah bagi si mati, kerana amal solehnya yang memberi manfaat pada dia, bukan kepada pemakaian dia. Pakaian pada kain kafan ini lebih kepada supaya kita nampak elok, cantik, sejuk mata mandang, itu sahaja. Ya. Sebab itulah tak digalakkan untuk pakaikan pada jenazah kain telekung. Bukan tak boleh, boleh kan. Ni kain telekung yang dipakai. Ni mak saya pakai kain telekung ni waktu semayang, saya nak pakaikan pada dia. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kain ihram ayah pergi haji tahun lepas, ada lagi nak kafankan pada dia. Boleh? Boleh, silakan. Yang tak boleh ialah kita cari yang lain. Bila mak dah meninggal lah, baru cari kain telekung SK Siti Khadijah, kan? Dia teringat mak dia kata, mak teringin nak pakai kain telekung Siti Khadijah, kan? Ada iklan kat tepi tu kan. Masa hidup tak boleh. Mak dah meninggal baru cari kain telekung yang berharga ratus tu. Maka benda ni tak padan. Tak padan pertama kerana tak ada manfaat pun. Yang kedua, membazir. Lebih baik dia beli, dia sedekah pada orang lain atas niat untuk mak dia. Dapat pahala. Faham ke situ ya? Adapun kalau kita jahit tak ada masalah. Kain kafan berjahit tak ada masalah. Kadang-kadang orang salah faham dengan kain ihram. Ihram ya tak boleh berjahit. Tapi kain kafan boleh, tak ada masalah ya. Macam kata, ini jahit ni tak boleh ni kan. Dia buat bentuk ni biasa saya nampak lah yang telekung tu ke, ataupun dia buat cawat yang berjahit tu ke, maka tidak ada masalah. Bahkan kalau jenazah tu ada najis pun, kita bimbang najis tu keluar waktu kita dah selesai kafan, kita pakaikan dia dengan pampers pun boleh. Pamperskan jenazah tu kan. Maknanya itu bukan satu kesalahan. Dia ada backsole ke belakang. Orang tua bila baring lama kat katil dia ada luka yang teruk kat belakang. Maka kita tampal dia dengan plaster dan sebagainya, pun tak ada masalah. Ya. Benda ini diperbolehkan ya, untuk mengelakkan mengotor pada kain kafan tadi ya. Baik. Maka seandainya kamu buat begitu, sikit pun tak bagi manfaat jika diperbuat daripada kain kafan yang perak ataupun emas sekalipun ya. Maka amal solehnya yang akan datangkan manfaat kepadanya, jadi memperindahkan kain kafan, memilih kain kafan yang bagus, berwarna putih, bersih daripada kotoran. Inilah yang dimaksudkan dengan ihsan dalam masalah kain kafan. Ihsan. Nak kafan jenazah pun kena ihsan, jangan berlebihan. Kadang-kadang bila saya dalam menguruskan jenazah, ada juga kes-kes special. Ni golongan elit lah ni. Dia nak keranda yang special, khas, khusus. Baru ni ada dalam 3-4 bulan lepas, salah seorang kerabat diraja meninggal. Pegawai dia kata, Ustaz, dapatkan saya satu keranda yang okey. Okey tu macam mana? Saya kata, dia kata nak ada tilam kat dalam tu semua. Dia request, kata. Saya kata ni tak boleh ni bang. Biasanya saya buat untuk non-Muslim, ialah macam ni. Kan non-Muslim kadang dia special coffin dia tu. Harga bukan macam kita beli untuk tanam kat dalam kubur tu, keranda tu RM200, RM300 tu biasa. Dia RM20,000, RM30,000 keranda tu. Saya pernah nampak keranda yang paling mahal RM120,000, diperbuat daripada bronzel, tak tahu macam mana kan. Keranda tu dipakaikan oleh Michael Jackson. Michael Jackson pakai kan. Saya tengok dalam tu memang empuk tilam dia tu kan. Kalau kita masuk dalam tu pun boleh nyenyak tidur kan. Tak ada rasa takut kan. Dan dia ada lubang aircon tepi tu. Aircon tu tahan untuk 3 hari kata dia. Dia pakai bateri lah, tak tahu generator ke apa ke. Saya tak tahulah apa maksud dia nak masuk aircon dalam tu kan. Tapi benda begini pun setengah orang dia berhajat. Dia nak macam tu kan. Jadi saya kata tak ada, saya tak sediakan. Dia nak yang komplit macam tu. Dan jenazahnya tak perlu masuk dalam lubang tanah terus.
Biasa kita tengok kalau kematian orang raja-raja kerabat, dia tak ada kita macam kita sambut mayat tang kanan tang kiri, kita usung jenazah masuk dalam tu, tidak. Dia terus masuk dalam keranda, apa pegawai-pegawai dia akan turunkan jenazah guna tali tu, keranda kan. Begini keranda. Okey, sikit turunkan. Dalam tu dia dah siap dah iring jenazah tu ke arah kanan. Maknanya itu posisi dia. Ya. Adapun begitu, adakah bermanfaat bagi dia? Tidak juga. Tak ada manfaat pun. Walaupun canggih macam mana keranda dia, walaupun hebat macam mana pun lubang tanah dia, tanam kat mana-mana pun tetap pada amal soleh dia. Kalau orang kata dia meninggal kat Mekah, tanam kat bumi Mekah, tanah suci. Maka kalau dia bukan amal soleh, orang yang tidak mengerjakan amal soleh, tetap tak ada manfaat. Ya, bukan kerana tanah kubur tadi, melainkan keberkatan dia. Kalau masa kata kita datang, kita dikebumikan dalam kubur yang banyak orang soleh, mudah-mudahan orang yang datang ziarah orang soleh tu, dia doakan untuk kita sekali. Itu je keberkatan dia. Adapun bergantung pada amal soleh kita juga. Manfaat tu diterima ataupun tidak. Ya. Sebab tu kalau orang yang dia bercita nak kebumi kat kampung dia, tak ada beza pun. Kita meninggal kat Melawati, nak kebumi dekat Johor misalnya, nak balik kampung Johor kan. Sebab apa? Sanalah senang kan. Apa nama, anak-anak nak ziarah senang kan. Balik kampung sendiri kan. Dia pertama, kubur mana-mana pun soalan tetap sama. Malaikat tetap sama soal kan. Dia tak ada kat sini seorang je malaikat, sana dua kan. Tak ada. Maknanya tetap mungkar dan nakir juga yang soalan dia. Yang kedua pula, confirm ke anak-anak kita akan ziarah kita setiap hari? Tak ada juga kan. Macam kita lah, mungkinlah kalau kita kematian ibu dan ayah, tahun pertama kerap kita datang. Tahun yang ke-10, ada tak kerap macam mana tahun pertama? Tidak. Lama-lama kita boleh biasakan diri dan akhirnya jarang. Raya pun kalau balik kampung, maknanya benda tu tetap juga tak memberi manfaat kan. Melainkan sekadar untuk orang-orang kampung yang kenal dia dapat uruskan dia sama-sama, kawan-kawan dia dapat uruskan sama. Maka hati tak jadi masalah pun sebenarnya. Cuma saya nak isukan ialah, adakah tanah kubur itu memberi kesan kepada si mati? Tidak, ya. Apapun bergantung pada amal soleh kita juga, ya. Sekalipun kalau kita meninggal aksiden dengan ulama satu kereta, contohnya ulama ni orang amal soleh, dan ke bumi kita satu liang lahat dengan dia, tetap juga tak dapat menyelamatkan kita kalau kita ni orang maksiat. Tak ada pula kita minta, marok buka, Tok Guru jawab dulu. Tak ada. Duduk kawan-kawan ramai, ke bumi ramai, kau lah dulu jawab kan. Tak ada tuan-tuan. Dia alam barzah ni alam pengasingan. Walaupun kubur kita sekali ramai-ramai, tetap disoal sendiri-sendiri. Alam pengasingan yang lain daripada alam nyata kita ni. Jelas mata kita ke bumi ramai, tapi di sisi Allah mereka tetap sendirian. Begitu juga kalau jenazah yang dikuburkan, contohnya saya buat pengurusan jenazah di Palu ketika tsunami tahun 2018 ke 17 itu, 18. Jenazahnya yang bertebaran ke atas darat ni yang dijumpai dalam 2-3 ribu orang mayat bergelimpangan. Adapun dalam tanah yang tidak digali 60 ribu, 70 ribu mayat. Maknanya dibiarkan begitu. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Palu sekarang ni, dia tak ada pembangunan lagi. Macam mana tsunami dulu, macam itulah keadaan dia sekarang ni. Setelah 2 tahun pun macam itulah. Sebab dia nak tanah tu betul-betul mendap, betul-betul keras. Mungkin makan 5 tahun, 10 tahun. Sebab dia tahu kat bawah tu mayat banyak. Kok dia gali ke buat rumah ke apa ke, nampak tulang ke apa, tak cantik pula kan. Maka dia nak kukuh. Mayat kat bawah banyak. Dan di kebumi ramai-ramai macam tu, adakah mereka tak ada soalan muka nakir? Tetap ada. Tak ada soalan kubur? Tetap ada. Alam barzah? Tetap ada. Tapi dengan keadaan Allah dan dia saja yang tahu. Kan? Maka tidaklah kerana kubur itu, kerana pemakaian kofin keranda kita, kerana pemakaian baju kita yang cantik ketika dimatikan tu memberi manfaat pada semati. Tidak. Adapun tetap amal soleh juga, ya. Jadi itulah sebahagian daripada apa yang dapat saya bincangkan dalam bab fiqhul jenazah. Saya buka sedikit, seandainya ada soalan, sedikitlah satu dua soalan seandainya ada, ya. Tak ada, alhamdulillah. Ada. Baik. Dia nak cium sepupu dia contohnya.
Meninggal ni sepupu daripada kecil ni. Sepupu dengan sepupu kalau ikut hukum boleh kahwin? Boleh kan? Sepupu dengan sepupu. Jadi bila boleh kahwin maknanya dia tetap ada hukum, makna kata macam orang luar. Yang mana tetap ada batasan aurat dan juga tak boleh bersalaman atau bersentuhan. Demikian juga pada si mati. Tak bolehlah kalau dia bukan mahram, tak ada kemana tiba nak cium jenazah. Ini bekas tunang saya ni kan. Boleh tak saya cium dia? Tak boleh ya. Walaupun dia kata daripada kecil kenal ke, ni saya punya adik angkat ni, tetap tak boleh. Bagaimana pula dengan ayah angkat? Ni masalah yang angkat. Kita dulu kan banyak berangkat-angkat. Daripada kecil mak ayah angkat jaga, tapi dia tidak disusukan, dibesarkan bersama-sama. Dan bagaimana hukum syarak tentang anak angkat tadi? Sebab dia tidak ada kena-mengena. Tak ada dari segi sesegalu kandungan. Yang kedua, tak ada sesegalu kesusuan. Maka di sini juga ada pecahan pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya tetap bersamaan dengan orang luar. Tetap. Sebab dia tak ada kena-mengena. Yang kedua pula, ada kata dibolehkan seandainya mereka ini tidak ada perasaan yang lain antara satu sama lain. Asalkan benda tu sekadar yang umum. Contohnya, memang daripada kecil kita jaga budak ni. Sampai dia besar, kita pun tak ada perasaan apa. Cuma sekadar anak dengan ayah. Dan dia salam kita. Salam macam biasa seorang anak kepada ayah. Maka tak ada masalah. Secara umumnya, maknanya kata tidak meletakkan syahwat dan sebagainya. Maknanya kalau begitu boleh. Maka kalau dia meninggal pun, anak angkat yang dibela daripada kecil, yang memang anak dah, dan dianggap anak, boleh cium ayah dia juga. Ya? Maknanya Islam tidaklah zalim. Tidaklah kejam pada umatnya. Melainkan kalau misalnya kata ada hal-hal yang boleh mendatangkan fitnah yang lain, maka elakkanlah sewajarnya ya. Wallahu alam. Baik. Kalau waktu kita hidup, suami isteri bersentuhan ketika wuduk, batal. Kan? Ikut mazhab kita lah, Imam Syafi'i. Adapun bila dia dah meninggal dunia, suami meninggal dunia, isteri nak cium suami, maka adakah perkara itu membatalkan wuduk suami? Pertamanya kita kena tahu bahawa wuduk pada si mati itu bukanlah satu kewajipan. Adapun ialah sunat. Bahkan kalau kita wudukkan pada si mati pun, pahala sunat itu bukan pada si mati. Dapat pada kita yang mewudukkan dia. Maknanya benda itu hanya sekadar sunat pada kita. Yang kedua pula, bila seorang itu dah meninggal dunia, hukumnya dah terhenti. Maknanya tidaklah membatalkan wuduknya kerana hukumnya terhenti, melainkan yang cium isterinya itulah batal. Adapun yang mahram tadi, kata yang bukan mahram tadi cium, dari segi satu bab dia tetap akan dikira sebagai dosa kerana menyentuh yang bukan mahram. Yang kedua pula, dia tidaklah membatalkan wuduk si mati, melainkan kalau dia ada wuduk, dia yang batal. Wallahu alam. Itu kan? Oh, baik. Soalan tadi yang pertama, bagaimana tentang wangian tadi, hukum wangian. Baik, wangian berbeza. Biasa kita daripada dulu kan, kalau orang jual minyak wangi atar, kita panggil, dia tulis tanpa alkohol. Kenapa tanpa alkohol? Boleh bawa solat, itu hujah dia, yang meniaga itulah. Maka kat sini kita kena fikir, kalau kita pergi pejabat, kita pakai minyak atar ke? Kan? Minyak atar kita pergi pejabat? Tidak. Kita pakai minyak wangi yang berjenama lain. Hugo Boss katanya. Kan? Dizandra, Ishantur, apa lagi? Apa sajalah minyak wangi yang ada kat luar tu, kita pakai. Dan minyak wangi tu kita tahu ada alkohol. Maka ketika kita masuk waktu solat zuhur, dengan pakaian kita yang telah disembung dengan minyak wangi, boleh tak solat dalam pakaian tu? Boleh. Sebab apa? Kita kena faham, unsur alkohol atau bahan kimia yang ada pada wangian, dia tak sama dengan alkohol pada minuman. Sebab alkohol pada minuman tentulah untuk memabukkan. Untuk mengubah keadaan air itu supaya rasa dan warna itu menyebabkan dia mabuk dan sebagainya. Adapun unsur kimia atau alkohol pada wangian, tujuannya untuk melamakan bau tu. Kalau sembuh pagi ni, kalau tak mandi sampai petang esok pun mungkin terbau lagi. Tapi minyak atar calik sikit subuh ni, kan dah hilang dah bau. Maknanya dia tak ada bahan yang melambatkan wangian tu, melamakan.
Maka di sini tidak ada masalah juga kalau kita nak pakaikan pada si mati wangian-wangian yang lain yang biasa digunakan waktu hidup. Adapun pada jenazah wanita, tetaplah tidak digalakkan lebih-lebih wangian. Takut waktu solat nanti, imam solat jenazah tergoda. Wangilah air kan. Kan? Dah hilang khusyuk nak solat kan. Maknanya sekadarnya pun boleh. Ya? Itu tentang pertamalah wangian. Yang kedua tentang air campuran bidara ataupun apa saja wangian tadi. Maka di sini kita faham walaupun mustakmal. Mustakmalnya ialah air yang telah berubah bentuk, warna dan juga baunya. Rasa kan. Maknanya di sini hanya khusus kepada orang hidup. Kita untuk mandi hadas, kita untuk berwuduk, mesti air mutlak. Yang tak ada campur mana-mana. Maknanya kalau kita nak wuduk guna air mineral ni, boleh tak? Boleh. Tapi kita letakkan sirap sikit, boleh tak? Tak boleh. Sebab dah berubah warna, bau dan juga rasa dia. Maka tak boleh. Ya, mesti air mutlak yang ada 7 tadi tu. Apa dia? Air hujan, air perigi, air laut, air sungai dan lain-lain tu. Ya. Adapun pada si mati, dikhususkan pada mereka ini, boleh untuk campur dengan bahan-bahan wangian tadi. Kerana ini termaktub dalam hadis yang Nabi sebut. Campurkan dengan air bidara. Maknanya bolehlah wangian. Dia dianggap sebagai suci. Selagi mana bahan asal yang campuran itu suci. Maknanya apa dia? Cenana suci tak? Suci. Tak ada bahan-bahan lain. Boleh. Kau barus ni boleh? Boleh. Maka tidaklah dikatakan itu sebagai mustakmal. Air yang suci tapi tidak menyucikan. Dia tidak dikatakan mustakmal. Dia tetap digelar sebagai air suci dan menyucikan untuk khusus pada si mati tadi. Wallahu a'lam. Itu kata dia, di situ yang dijelaskan yang pertama, kita mandikan dengan air biasa. Kemudian jirusan yang kedua dengan air tu. Itu maknanya lebih mudah supaya nak meyakinkan kita bersih dan sebagainya. Adapun ada sebahagian tempat kata dia nak campur sekali dengan air itu. Maka itu pun tak ada masalah. Kerana dia faham kepada maksud yang Nabi sebut tadi. Campurkan dengan air bidara. Makna tu kata bab khilaf sini. Ada yang pegang kepada mandi dulu dengan air putih, air bersih. Kemudian baru jirusan terakhir. Itu yang kita amalkan sekarang ni. Tapi sebahagian tempat memang dia campur dah. Contoh kat belah Arab sana, kalau tuan-tuan tengok kan. Dia tak ada air putih macam kita ni. Dia dah campur dah air bidara. Dia mandi teruskan bidara, dia kocak-kocak gitu je. Kemudian terus lap. Mandi mayat kalau tuan-tuan pergi kat Mekah, musim haji, ramai mayat. Dia mandi jenazah 7 minit je tuan-tuan. Siap kapan? Macam mana dia buat? Air tu dah tadi, yang dicampur dengan bidara dah. Dia siram mata mayat, 3 kali siraman. Dia ratakan tangan dia. Dia pusing kat sini, dia ratakan air 3 kali siraman. Dia rata belakang, pusing sebelah sana pula. Begitu juga keadaan dia. Selesai, dia lap terus. Tak ada wuduk apa. Dekat kain, dekat tempat yang sama juga. Dia dah siap gulung dah 3 helai kain. Letak belakang mayat tu, ambil balik kat sebelah sana, terus kafan. Sebab tu 7 minit. Maknanya, itu kerana tempat mereka. Kalau dia buat macam kita, mandi 1 jam setengah, menimbun mayat. Kan, ramai. Tak cukup ruang nak letak. Kalau setiap waktu solat aja 7-10 mayat, lagi orang datang kan. Musim haji macam mana pula? Maka lagi ramai. Ni mayat bila ni? Bulan Lopeh tak habis lagi. Kan susah macam tu. Jadi situasi dia memang terpaksa begitu dan benda tu diharuskan. Adapun kita kat Malaysia ni, janganlah tergamak 7 minit saja kan. Dah sudah ya? Dah selesai dah. Siap mandi dah? Dah, siap kapan dah? Orang pun petikaikan. Dah you tak tidak ni. Maka biarlah kita buat proper, cantik kat sini. Ya? Wallahu a'lam. Ada soalan tambahan? Baik. Kalau seorang meninggal, boleh tak kita cantikkan dia wajah dia, contohnya pakai bedak, makeup, apa celak kan? Maka hal ini juga disunatkan. Sebagaimana orang hidup sunat pakai celak. Begitu juga pada mati sunat. Dalil dia ketika orang hidup pun kita wudukkan, ketika mati pun sunat diwudukkan. Adapun dari segi manfaat pahala sunat siapa dapat? Kita yang bagi. Kita lah maknanya pahala orang yang pakai itu kan lah. Kerana supaya orang datang tengok jenazah, ya Allah bersihnya wajah dia ni, cantiknya wajah dia ni. Maka ini adalah satu benda yang mengundang orang cakap baik-baik. Cuba bayangkan muka dia kusam gitu saja kan. Orang datang, dia tengok biasa saja. Tapi kalau tengok dalam keadaan wajahnya yang berseri, yang kita telah, maknanya kita telah indahkan dia, cantikkan dia,
Maka orang pun cakap, ya Allah, tenangnya wajah dia ni, baiknya dia ni kan. Maka kita pun nak menggalakkan orang untuk cakap yang baik-baik. Sediakanlah jenazah dalam keadaan yang baik-baik. Tak ada masalah. Cuma jangan berlebihan. Ni siap letak maskara lagi kan, eyeshadow. Tu melampau lah kan. Sekadar untuk sapu bedak sikit. Tak celak, tu boleh. Ya. Wallahu a'lam. Ada? Okey. Baik. Seandainya tak ada lagi, saya kira mungkin sekarang itulah perkongsian kita pada pagi subuh yang mulia ini. InsyaAllah ada kesempatan kita boleh jumpa lagi. Ya tuan-tuan, ini yang saya kalau kursus saya bawa buku saya ni. Pengurusan jenazah mudah sahaja. Ini buku ni memang bukan sahaja pengurusan jenazah biasa. Tidak. Dia termasuk jenazah kritikal. Reput, terbakar, HIV, AIDS, ada nak gambar-gambar semua siap kan. Inilah kerana berdasarkan pengalaman saya dalam pengurusan jenazah selama lebih kurang 16 tahun ni, maka kita bukukan. Sebab kadang-kadang soalan yang sama orang tanya, maka kita pun bagilah buku ni, baca siap-siap kan. Selesai kan. Jika ada yang nak nanti, boleh jumpa saya lah kat mana-mana nanti ya. InsyaAllah. Baik, itu sekadar itu daripada saya. Minta maaf sebarang kekurangan, kekilafan, keterlanjuran kata-kata. InsyaAllah azim umur kita jumpa lagi, tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.